Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحول وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung kita kitab Risalah Tauhid. Sambung kita kitab Risalah Tauhid. Muka surat 55 Rumi. Dalil akal dan naqli. Dalil akli dan naqli. Atas 20 sifat. Pejam celik, kita dah siri yang ke-40. Kali ke-40 dah ni. Kalau nak kira 40 kali lah maknanya. 40 minggu. Dan muka surat dah 55 dah. Kalau kita ikut daripada awal, ni kali ke-40, 40 kali ni, hampir selesai dah Fardhu Ain. Hampir selesai, belum lagi. Masuk kita pula berkaitan dengan dalil akal dan dalil naqli. Apa maksud naqli? Naqli maksudnya Quran hadis. Akal maksudnya pakai akal. Untuk faham, untuk kenal Allah pakai akal, dia ada dalil. Dan satu lagi, boleh kenal Allah, boleh tahu, boleh faham dengan cara baca Quran. Daripada Quran tu dan hadis dapat juga kita kenal. Tapi dia panggil dalil naqli, dia panggil. Akli pakai akal aja. Secara semula jadinya memadai menggunakan akal untuk tahu ada pencipta. Walaupun tak ada Quran dan hadis sekalipun, tetap akal yang sejahtera akan mengatakan pasti adanya Tuhan. Cuma tak tahulah Tuhan tu nama Allah. Yang tahu Tuhan tu nama Allah daripada Quran dan hadis. Cuma dari segi nak tahu adanya Tuhan, wujudnya Tuhan, memadai sekadar dengan akal yang sejahtera. Okey, mantap lagi akal yang dipandu oleh Quran, hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala.
wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Siri yang ke-40 adalah mengetahui, muka surat 55 Rumi, adalah mengetahui dalil akli secara ijmal, secara umum. Ijmal tu umum, secara borong, secara mudah-mudah. Mudah-mudah. Pada sifat-sifat Tuhan itu fardu ain. Siapa yang tak tahu dalil akal, bahawasanya tak tahu dalil akal 20 sifat ataupun 13 sifat yang fardu ain lah. 20 tu khilaf. Secara dan ada dalil, ada bukti, ada alasan yang mengatakan Allah sekian, Tuhan sekian tadi tu, dan alasan dia, bukti dia secara ijmal, secara umum aja tu, mudah-mudah aja, fardu ain. Fardu ain. Maknanya setiap orang mesti tahu, tak tahu berdosa. Adapun mengetahui dalil dengan tafsil, detail, perinci satu-satu, adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maknanya dapat tahu, ada seorang tahu dalam 90 km radius, dalam kawasan yang sebelum sampai kawasan yang boleh jamak qasar, iaitu 90 km radius lah. Mesti ada seorang tahu dalil secara detail. Kalau tak ada, semua dalam 90 km radius tu berdosa. Ada 1,000 orang, 1,000 orang dosa. Ada 10,000 orang, 10,000 orang semua berdosa. Cukup memadai seorang aja yang tahu. Maka lepaslah. Fardu kifayah, maka lepas yang lain. Setiap orang wajib tahu yang secara fardu ain dalil umum. Dalil umum. Dalil apa? Bukti apa? Bukti Allah dan sifat-sifatnya. Allah wujud, kidam, baqa', mukhalafah dan sebagainya. Sampai 13 lah yang muktamadnya. Satu-satu kena tahu dengan dalil umum. Itu setiap orang. Kalau detail-detail, dalam 90 km radius kena ada seorang. Kalau tidak, semua berdosa. Maka yang dikatakan dalil ijmal tu macam mana? Dalil umum tu ialah dalil secara ringkas. Seperti dikatakan dalil wujud Tuhan itu baharu alam atau ada alam ini. Maka dalil ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan. Dalil ni tak boleh tolak, tak boleh nak berdebat dengan orang. Dan tiada boleh menghuraikan segala syubhat. Jika ada syubhat-syubhat yang datang, tak boleh nak settle. Jika ada orang pandai bercakap, tak reti nak bahas. Sebab dia tahu dalil umum, dalil ijmal aja. Fardu ain, memadai dah. Walaupun dia tak boleh nak bahas dengan orang. Apa dalil dia? Wujudnya Tuhan, adanya Tuhan, buktinya, dalilnya ada alam ini. Ada alam ni menandakan ada Tuhan. Itu aja. Ya ke? Berapa kali dah kau jumpa Tuhan? Tak pernah jumpa. Kalau kau tak pernah jumpa, kau tahu macam mana Tuhan tu ada? Tak boleh jawab. Tapi dia tahu dalilnya ada alam ni, adalah Tuhan. Kalau tidak, siapa jadikan? Mana boleh jadi sendiri? Ya ke? Tantah jadi sendiri kot. Kau pun tak pernah jumpa Tuhan. Aku tak reti nak jawab lah. Tak apa, memadai dah. Tak berdosa. Sebab fardu ain tahu sekadar tu aja. Ada alam menandakan ada Tuhan. Cukup. Tu fardu ain. Datang syubhah, datang orang pandai bercakap, tak reti. Senyap aja. Tapi tetap juga kita kata ada Allah, ada Tuhan menandakan ada alam. Itu aja. Ada alam ni menandakan ada Tuhan. Itu aja. Tak berani nak cakap. Sebab tak reti. Memadai. Fardu ain. Bersalahan dalil tafsil atau burhan. Burhan ni bukti lah juga, dalil lah juga, tapi dengan detail.
Bersalahan dalil tafsir, dalil secara detail. Satu-satu. Maka yang fardu kifayah tadi. Maka ia berkuasa, ia mampu menolak segala hujah yang didatangkan dan boleh menguraikan segala syubhah. Orang datang pandai bercakap. Dia kata Tuhan sebenarnya yang lain sebagainya, dia boleh lawan. Sebab dia tahu dalil ataupun burhan, dalil tafsil, detail. Yang fardu kifayah tadi. Kalau yang fardu ain tak erti cakap. Yang dia tahu ada Allah ada. Apa buktinya? Bukti ada alam ni. Tu je. Ya ke? Mana kau tahu macam senang sangat aja. Aku tak erti nak cakap. Cukup dah fardu ain. Tak berdosa dah. Okay. Dia nak detailkan lagi. Dan yang dikatakan dalil tafsil itu ialah perenggan kata yang mengandungi dua muqaddimah, dua pendahuluan dan satu natijah, satu keputusan, satu kesudahan. Bagaimana yang akan datang, nanti akan jelas akan datang. Yang dikatakan dalil tafsil tu, yang fardu kifayah yang kena fikir tu. Dia ada dua muqaddimah, satu natijah, satu keputusan. Itu nanti, kejap lagi. Okay. Maka burhan tiap-tiap sifat itu menetapkan dia dan menafikan lawannya. Dalilnya, setiap sifat yang 13 ataupun kita ambil yang 20 adalah apa dalil-dalil ni? Burhan, dalil tafsil ni apa dia? Menetapkan dia, menyungguhkan kata ianya dan menafikan lawan. Contohnya, apa? Sifat apa? Wujud. Allah tu wujud, sungguh wujud. Allah itu wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada, lagi sungguh. Menetapkan adanya, wujudnya Allah. Dan menafikan lawannya. Mustahil tiada. Bila ada dua-dua, tetapkan yang ya dan menafikan yang tidak, maka itulah dia panggil burhan, dalil. Allah itu maha melihat. Memadai? Tak memadai. Kenapa? Allah itu maha melihat, mustahil buta. Itu baru burhan. Dia kena dua-dua. Walaupun nak kira samalah. Bila Allah itu melihat, mestilah tak buta. Tapi kena juga nak bagi tahu burhan ni ataupun dalil ni adalah menetapkan dia, tetapkan yang kita nak kata dan kita menafikan lawannya. Allah itu mendengar. Memadai? Tak memadai. Allah itu mendengar. Mustahil pekak, mustahil tuli. Dia ada mustahil tuli. Allah itu berkata-kata. Mustahil bisu. Allah itu hidup. Mustahil mati. Gitu lah. Itu baru burhan. Baru dalil sungguh. Dan dia kata, maka burhan sifat ma'ani itulah burhan sifat ma'nawiyah. Maka burhan sifat ma'ani itulah burhan sifat ma'nawiyah. Sebab itulah burhan dalil sifat ma'ani samalah dengan dalil sifat ma'nawiyah. Sebab tu saya sebut tadi 13 aja. Sedangkan kita tahu sifat 20. Kenapa saya kata 13? Kerana yang 13 tu termasuk yang 7 tu, iaitu sifat ma'ani. Qudrah, iradah, Allah qudrah, kuasa kan? Iradah berkehendak, qudrah, iradah, ilmu, sama', hayah dulu, hayah, hidup, sama', mendengar, basar, melihat, kalam. Ada 7. Dia panggil sifat ma'ani. Allah maha kuasa, qudrah, maha berkehendak, iradah, qudrah, iradah, maha berilmu, ilmu, hidup, maha hidup, hayah, maha mendengar, sama', maha melihat, basar, maha berkata-kata, kalam. 7 dia panggil sifat ma'ani. Campur sifat salbiah, campur sifat nafsiyah, semua sekali ada 13 je. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Dah 6 dah. Lepas tu, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Kan 13. 13 cukup dah fardu ain. Habis ada yang kaunuhu tu sifat ma'nawiyah tu. Sebenarnya sifat ma'nawiyah tu ada dalam sifat ma'ani. Yang kata kaunuhu qadiran ada dekat qudrah. Jadi 7 tu tak payah bincang, dia bincang 13.
Dan dalam 13 tu ada sifat makni iaitu 7, qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tadi. Dan ianya ada juga sifat maknawiah yang 7. Jadi kalau 13 campur 7, 20. Maka sebagian ulama dia asingkan. Jadilah sifat makni dengan maknawiah jadilah 20. Setengah ulama kata tak payah. Maknawiah tu sama je burahan ni. Mana sama je dalilnya. Jadi tak payahlah cerita sifat maknawiah sebab dah ada dalam sifat makni. 13 rasa. Dah tak rasa banyak. Okey. Dan dia nak bincang satu-satu. Okay. Yang pertama, dalil atau burhan wujud Allah Ta'ala. Yang pertama wujud kan? Nak tahu dalil atau burhan Allah tu wujud, pakai akal aja. Pakai akal. Yang mana pakai akal boleh kenal Tuhan, dan pakai ayat Quran dan hadis pun boleh kenal Tuhan. Cuma dia nak cerita tentang pakai akal dulu. Pakai akal je. Tak payah ayat Quran. Ayat Quran nanti. Sebab ayat Quran tu fardu kifayah. Tahu ayat Quran tu, ayat-ayat mengatakan Allah itu wujud, tu fardu kifayah. Fardu ainnya dalil akal. Setengah ulama kata dalil nakli pun ayat Quran, satu ayat Quran pun fardu ain juga. Sebab senang je nak hafal. Yang untuk hari ni, untuk malam ni kita bincang berkaitan dengan apa dalil Allah itu wujud. Sebenarnya kita dah bincang ni ketika kita membincangkan tentang sifat wujud bagi Allah. Maka dia ulang balik sebenarnya. Muka surat yang Rumi tu, muka surat 23. Kita dah bincang dah muka surat 23 sebenarnya. Dibincang sekali lagi. Ni, baik ni. Supaya faham sungguh. Iaitu adalah tanda ada Tuhan, bukti ada Tuhan, ialah baharu alam. Apa maksud baharu alam? Alam ni ada. Apa maksud alam ni ada? Sebelum ni alam ni tak ada, kemudian sekarang dah ada. Baharu alam ini ataupun alam ini dah ada ataupun wujud alam ini. Jadi tanda ada Tuhan adalah alam. Alam ni apa? Semualah. Kalau alam tu besar sangat, kita kecilkan. Pokok kelapa. Kecilkan pokok kelapa. Pokok kelapa tu termasuk alam lah. Kenapa tak cakap alam? Setengah orang bila cakap alam, dia tak boleh nak fikir, besar sangat. Tak apalah. Ambil kecilkan je. Pokok durian. Pokok durian. Pokok durian tu lah termasuk alam. Pokok durian tu ada. Ada pokok durian menandakan ada Tuhan. Asalnya ada alam menandakan ada Tuhan. Besar sangat kita kecilkan. Ada pokok durian menandakan ada Tuhan. Kenapa? Kat mana connectionnya ada pokok durian menandakan ada Tuhan? Sebab pokok durian tu dulu tak ada. Sekarang dah ada. Maknanya pokok durian tu sebelum dia ada tu dia tak ada. Bila sebelum dia ada tu dia tak ada, mesti ada yang menjadikan. Jadi yang menjadikan itulah namanya Tuhan. Mana boleh ada sendiri? Mana ada istilah semula jadi? Istilah semula jadi tu tak ada sebenarnya. Melayu je kata ada semula jadi. Sebenarnya di mana ada semula jadi? Orang kafir adalah kata semula jadi. Orang Islam tak ada semula jadi. Semua Allah jadi. Tak ada semula-semula jadi. Semua Allah yang jadikan. Tapi dari segi bahasa tak ada masalah. Jadi, adanya pokok durian menandakan ada Tuhan. Adanya matahari menandakan ada Tuhan. Kenapa? Sebab dulu, juta-juta-juta, bilion-bilion tahun dulu, matahari tak ada. Kemudian matahari itu ada. Jadi matahari itu baharu. Daripada tak ada kepada ada. Bila macam tu, menandakan mesti ada yang mengadakan. Siapa dia? Tuhan. Simple. Jadi kita nak kata, ada alam ini menandakan ada Tuhan. Itu bukti dia. Okay. Dan segala sifat-sifatnya. Dan segala sifat-sifat Tuhan. Nanti akan bahas sifat-sifat Tuhan yang lain. Kerana bahawasanya, jikalau tiada yang membaharukan alam ini, bahasa sekarang, kerana kalau tak ada yang buat alam ini, kalau tak ada yang mewujudkan alam ini, kalau tak ada yang menciptakan alam ini, itu maksud baharu. Orang dulu cakap, jikalau tiada yang membaharukan alam ini. Orang sekarang cakap, kalau tak ada yang buat alam ini, yang cipta alam ini, itu maksud baharu. Sebab kalau kita sebut baru, nampak macam baru, tak boleh nak faham. Kita tukar bahasa sekarang. Baru tu maksud buat lah. Buat, cipta, jadikan, tu maksud baru. Jikalau tiada yang baharu alam ini,
jikalau tiada yang membaharukan alam ini. Dengan maksud, jikalau tiada yang buat alam ini, cipta alam ini. Cipta matahari, cipta pokok durian, cipta pokok kelapa. Okay? Alam ini. Seperti ada ia dengan sendiri. Kita kata dia ada sendiri, semula jadi. Niscaya lazim dua perkara. Niscaya dua perkara iaitu ada dan tiada. Yang bersamaan berat keduanya, tiba-tiba terberat satu daripadanya. Dengan tiada yang memberatkan dia. Yang demikian mustahil. Yang ni kena fikir. Ni kena fikir. Kalau tak fikir tak tahu apa benda. Apa main berat-berat apa pula ni. Dia kata, bukti Allah itu ada. Adalah alam ini. Bukti Allah ada, bermaknanya ada alam ini. Bila sebut alam ini ada, maknanya alam ini sebelum ada tu dia tak ada. Bila sebelum ada tu dia tak ada, mesti ada yang mengadakan. Dia kata kat sini, mustahil alam ini jadi sendiri. Bukti yang dia bagi adalah, lazim dua perkara. Begini, ada dua perkara. Dua perkara itu adalah ada dan tiada. Ada dengan tak ada. Yang bersamaan berat keduanya. Sama berat. Tiba-tiba terberat satu daripadanya. Tiba-tiba terberat satu. Dengan tiada yang memberatkan dia, maka mustahil. Okey. Macam mana kita nak kata? Macam ni. Sebelum makhluk ni ada, sebelum alam ni ada, sebelum manusia ada, sebelum pokok kelapa ada, sebelum pokok durian musangking ada, sebelum ada, dia tak ada. Okay, kita nak ambil contoh yang kecil, kita ambil musangking lah. Sebab nampak tepi jalan tu dah start musangking jual balik dah ni. Geram dah tadi ni. Tengok, baru ni hilang kejap. Ni musim mana musangking tak tahu ni. Ni negeri mana punya tak tahu ni. Jadi, sekarang ni, pokok durian, sebelum dia ada, kita ambillah pokok durian kat mana-mana pun. Sebelum dia ada, dia tak ada. Okay. Ketika pokok durian tu tak ada, ada dan tak ada sama berat. Apa dia? Ada pokok durian dan tak ada pokok durian sama berat. Sama berat. Sebab apa? Tak ada pokok durian, sama berat. Jadi, siapa yang berat, bukan siapa, mana satu yang berat, akan menanglah. Jika berat, belah tak ada, berat belah tak ada. Maknanya tak ada lah. Pokok durian tu tak ada. Kalau tiba-tiba berat belah ada, menang belah ada, maka bila menang belah ada, yang tak ada tu jadi ringan. Menang belah ada. Bila menang belah ada, maka pokok durian tu ada. Okey. Pokok durian tu ada, yang mana asalnya sama berat. Itu dia kata kat sini tu. Asalnya bersamaan berat keduanya. Ada dengan tak ada sama berat. Sebab tu pokok durian tak ada. Tiba-tiba ada. Maknanya berat dah menang. Maknanya ada dah menang. Ada tu makin berat. Tak ada tu makin ringan. Maka ada tu menang kerana makin berat. Okay. Apabila ianya ada tu makin berat dan ada tu menang, menandakan lepas pada tu, adalah pokok durian. Dia kata, mustahil yang memberatkan ada tu, yang memenangkan ada tu, dia jadi sendiri. Mustahil. Mesti ada yang beratkan. Tu lah. Asalnya, pokok durian tu ada dengan tak ada sama. Tiba-tiba ada. Maknanya, ada tu dah jadi berat. Tak ada tu ringan. Sebab tu dah ada tu. Tu ada tu. Siapa yang beratkan ni? Beratkan ada ni. Sedangkan sebelum ni sama, 50-50. Ada dengan tak ada tu sama. Sama berat. Tiba-tiba berat belah ada. Bila berat belah ada, adalah pokok durian. Tumbuhlah. Mesti ada yang memberatkan. Tu dia kat situ. Sebab kalau dia berat sendiri, mustahil. Mustahil berat sendiri. Mustahil. Ni kiasan. Sebab tu kata dia fardu kifayah. Tapi kena fikir. Okay? Kalau fikir dapat ni memang seronok. Memang seronok. Okay? Yang demikian, nyatalah baharu alam ini, ataupun tukar bahasa lain, yang demikian, nyatalah adanya alam ini, daripada tak ada kepada adanya alam ini, jadi dalil atas wujud Tuhan. Jadi dalil ada yang ada Tuhan. Kerana ia tidak boleh jadi dengan sendiri.
Tak boleh alam ni jadi dengan sendiri. Alam ni ada dengan tak ada sebelum ni sama banyak. Masa alam ni semua tak ada. Semua tak ada. Dia sama banyak. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Sekarang siapa yang berat, dia menang. Tiba-tiba berat belah ada. Maka adalah alam ni. Siapa yang beratkan? Takkan dia berat sendiri. Mesti ada yang memberatkan. Yang berat itulah Tuhan. Yang berat-berat itulah Tuhan. Mustahil dia berat sendiri. Mustahil. Sebab sama berat. Dari segi timbangan akal. Oleh sebab pada masa ia belum ada, masa alam ni belum ada, tak ada, maka adalah ada dan tiada itu bersamaan keduanya pada timbangan akal kita. Ketika semua tak ada, akal kita, timbangan akal kita ada dengan tak ada tu sama berat. Nak ada boleh, tak nak ada pun boleh. Tapi sama berat. Tapi waktu tu tak ada lah. Tak tahu siapa yang menang. Timbangan akal kita. Maka boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Boleh juga tetap juga ada. Tak ada tu jadi ringan. Maka menang ada, maka jadilah alam. Ataupun kekal tak ada tu terus tak ada. Iaitu makin berat yang tidak ada tu. Jadi yang ada tu kalah, dia ringan. Maka kekal yang tak ada tu terus tak ada. Berdua boleh. Dua-dua boleh. Maka apabila tetap ada, apabila ada tu berat, hilanglah tiadanya. Bila dah ada, hilanglah tiada. Iyalah dah ringan, kalahlah tiada. Maka tiada tu hilanglah. Iyalah. Sekarang ni, sebelum ni, kita ni tiada. Sebelum ni, kita tak ada. Tiba-tiba kita ada. Bila kita ada, mana tiada kita ni? Okay. Sebelum kita ada sama berat. Tiba-tiba kita ada. Bila kita ada, mana kita tiada? Tak adalah kita tiada. Sebab kita dah ada. Bila kita dah ada, yang tiada tu tak ada. Habis. Bila kekal tiada, maka yang ada tu habis lah. Sebab kekal tiada. Yang ada tu tak ada. Yang ada tu. Sebab kekal tiada. Tu dia kata kat sini. Boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Maka apabila tetap ada tu berat, ada tu menang, hilanglah tiada. Kalahlah tiada. Sebab ada tu ada. Mana boleh ada dan tiada duduk dalam satu masa? Mana boleh? Mana boleh remote ni dia ada dan dia tak ada dalam satu masa? Mana boleh? Sebelum kita ambil lah contoh, remote ni dibuat pada tahun 2020. Ketika 2019, remote ni tak ada. Bila remote ni tak ada, 2019 dia tak ada, tak buat lagi, tak ada. Maka tak ada tu lah menang. Okay. Tiba-tiba 2020 remote ni ada. Bila remote ni ada, mana tak ada tu? Sebab sebelum ada, tak ada dengan ada tu sama berat. Tiba-tiba ada. Bila ada, mana yang tiada tu? Tiada tu tak adalah sebab dah ada. Tak adalah yang tiada tu sebab dah ada. Bila dah ada, kalahlah yang tiada. Itu dia sebut kat sini. Sebab tu dia fardu kifayah. Dia agak ni sikit kan. Maka apabila tetap ada, hilanglah tiada. Nak tiada boleh. Kena hilang ada. Bila ni? Hilang ada. Sekarang ni ada. Ataupun bakar ke hancurkan. Biar dia tak ada. Sekarang remote dah tak ada. Bila remote dah tak ada, mana ada? Ada setelah hilang. Sekarang ada ni, remote ni ada. Nak buang ada ni, dia akan jadi tiada. Jadi, maka apabila tetap ada, hilanglah tiada, kalahlah tiada. Tak kala itu, kita ketahuilah adanya itu terlebih berat daripada tiada. Asalnya remote ni ada dengan tak ada sama berat. Tiba-tiba sekarang remote ni dah ada. Bila remote dia dah ada, dapatlah kita tahu ada tu lebih berat daripada tiada. Yang asalnya 50-50. Ada dengan tak ada sama berat. Okay. Padahal tiada sah ada itu terberat daripada tiada dengan sendirinya. Tak sah. Akal kita tak boleh terima remote ni jadi sendiri. Tak sah akal. Tak masuk akal. Sebab sebelum remote ni ada, dia tak ada. 2019 dia tak ada. Remote ni. Maknanya remote tu ada dengan tak ada sama berat. Siapa yang menang? Tiba-tiba ada. Maka menang belah ada mana ni? Ada yang memilih ada tu. Memberatkan ada. Maka adalah remote. Mustahil dia jadi sendiri. Mesti ada yang memberatkan supaya dia jadi ada. Tu.
Dia kata padahal tiada sah ada, tiada sah pada akal. Ada itu terberat daripada tiada dengan sendiri. Semula-semula jadi tak ada. Okey. Yang demikian nyatalah ada suatu yang lain daripadanya yang memberatkan ada daripada tiada. Mestilah ada yang memberatkan asalnya ada dengan tak ada itu sama. Tiba-tiba ada. Ada yang memberatkan ada menyebabkan remote ni ada. Maka dia kata kat sini, nyatalah ada suatu yang lain. Ada kuasa yang lain. Ada diri yang lain yang kita panggil Tuhan lah. Yang memberatkan ada daripada tiada. Ada boleh berat. Ada boleh menang. Berbanding tiada. Tiada dah kalah. Kerana mustahil terberat salah satu daripada dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkan dia. Mustahil. Ada dengan tak ada sama berat. Tiba-tiba berat belah ada, jadi ada. Tapi tak ada yang memberatkan. Mustahil. Macam pening tak? Tak pening kot. Tak pening kot. Pening ke? Ada tak ada. Benda ni ada tak ada ni. Pada perbahasan, boleh lagi. Pada perbahasan yang ke-40 dalam YouTube, saya ada lepas Zoom ni, lepas saya record dan masuk dalam YouTube. Ini adalah yang ke-40. Kalau lalu 39 termasuk hari ni 40, mesti boleh faham. Yang ponteng, tidur, pergi kenduri, makan kenduri, kenduri malam-malam. Mana nak tahu alasan tu memang boleh buat alasan. Macam-macam. Tengok cerita P.Ramlee sebab tu tak sempat. Macam-macam lah alasan dia. Maka mungkin dia tak boleh faham sangat. Mungkin tak boleh faham sangat. Lebih-lebih lagi kalau ada kitab, lagilah. Kalau baca, yang demikian, nyatalah ada suatu yang lain daripadanya yang memberatkan ada daripada tiada. Kerana mustahil terberat salah satu dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkan dia. Dia akan nampak. Kalau tak ada kitab, lagilah tak nampak. Adapun yang dikatakan alam itu, habis dah bab tu. Adapun yang dikatakan alam itu, alam-alam ni apa benda? Ialah jirim-jirim dan arat-arat. Arat ni sifat bagi jirim. Macam kalau kita kata jirim ni remote ni. Arat ni putih. Dia menumpang. Tu arat. Dia berbeza dengan petak. Petak ni dia amrun i'tibari ataupun hal. Dia faham ataupun bahasa Melayu panggil sungguh. Ni ulang dah berapa puluh kali saya tak tahu dah ni. Remote ni ada. Putih ada tak? Baru nak masuk Pak Wah. Okey. Remote ni ada tak? Ada. Ni ada. Remote. Ada. Okey. Putih ada tak? Ada. Putih. Tapi dia menumpang dekat remote. Tak boleh ambil putih buang, tak boleh. Saya nak putih aja, remote tak nak. Tak boleh. Dia menumpang. Dia panggil arat. Sifat bagi jirim, arat ni. Petak ada tak? Petak tak ada. Tapi sungguh ataupun faham-faham, amrun i'tibari ataupun hal yang mengatakan petak ni segi empat tepat, petak ni segi empat tepat, tak ada dia tak ada. Tapi dia sungguh. Okay. Putih ada tapi jenis arat, jenis sifat bagi jirim. Remote ni jirim sungguhlah. Okey. Jadi adapun yang dikatakan alam itu ialah jirim-jirim dan arat-arat. Maka jirim dan arat itu baru. Jirim dan arat itu baru. Yakin baru. Maka dengan mengetahui dalil baharu jirim dan arat itulah menjadi dalil baharu alam yang jadi dalil wujud Allah Ta'ala. Dua kali dalil. Okey, nak tengok macam mana dia tegangkan. Maka dalil baharu jirim ialah kerana ia melazimi akan arat yang baharu. Ini mukaddimah yang pertama. Dia dua mukaddimah, satu keputusan. Dua statement, satu keputusan. Satu hukum, satu keputusan. Okey. Dia kata arat, dia kata maka dalil baharu jirim ialah kerana ia melazimi akan arat yang baharu. Jadi arat-arat ni baharu.
sifat bagi jirim ni baru. Kalau kata bau minyak wangi. Bau minyak wangi. Bau ni arat dia panggil. Sebab dapat dicerap dengan panca indera. Bau ni kasturi kijang. Kasturi kijang ni bau tu arat. Dia sifat bagi jirim. Arat. Okey. Arat ni baru. Apa maksud baru? Maksud baru tu sebelum dia ada tu dia tak ada. Arat ni. Apa bukti? Apa bukti arat ni baru? Arat ni apa bukti arat ni daripada tak ada kepada ada? Apa bukti arat ni sebelum tu dia tak ada? Apa buktinya? Okey. Tak bau pun? Tak ada bau. Mana perginya? Sudah hilang lah. Bau balik. Lepas tu lama-lama simpan, dia hilang bau. Setelah 10 tahun tak ada bau. Mana bau tu pergi? Arat ni dia memang baru. Contohnya, cili, lada, cabai. Dia mula-mula ambil arat dia. Cili tu dia punya jirim, arat dia. Arat itu warna. Mula-mula warna hijau. Ada hijau. Itu arat dia. Itu sifat bagi cili. Kemudian dah lama sikit, dia jadi merah. Mana hijau? Hijau dah hilang. Maknanya sebelum jadi hijau, sebelum cili tu hijau, dia tak ada langsung. Dengan cili-cili pun tak ada. Bila cili tu ada, dia ada dengan hijau sekali. Hijau tu menumpang dekat cili. Lama-lama, hijau tu hilang. Datang merah pula. Datang merah. Merah tu baru adalah sebab sebelum tu hijau. Jadi, dan sebelum hijau, tak ada dengan cili-cili pun tak ada. Jadi, arat yang jadi menumpang ni, dia memang baru. Dia memang daripada tak ada kepada ada. Memang. Okey. Jadi, kita tengoklah apa-apa pun. Warna kulit kita. Tu arat tu. Warna kulit. Sebelum ni warna lain. Lepas tu warna lain. Sebelum ada warna tu pula duduk dekat kulit. Warna kulit tu. Duduk dekat kulit. Sebelum kita dilahirkan, dengan warna-warna pun tak ada. Bila kita ada, warna tu menumpang. Mula-mula warna putih. Lepas tu putih tu hilang, jadi warna kuning, jadi sebagainya. Bertukar. Maka hilang ada baru, hilang baru, ada baru. Jadi maknanya, bila sebut arat, ataupun sifat bagi jirim, dia memang baru. Memang baru. Okey. Bila arat ni kita yakin dianya baru, macam dinding. Dinding ni asalnya warna lain. Masa mula-mula beli hari tu. 2 tahun lepas. Sekarang dia dah bertukar. Kalau kita cek betul-betul, warna tu dah bertukar sikit dah. Maknanya sebelum dibuat dinding tu, tak ada dengan warna-warna. Kemudian dibuat dinding ada warna tu. Selang beberapa tahun, warna tu berubah. Menandakan ianya baru. Yang berubah-ubah. Berubah tu barulah. Dia baru. Hilang yang tu ada yang baru pula, yang lain pula. Gitu gini. Okey. Jadi bila macam tu, menandakan bila kita sebut je sifat bagi jirim, arat ni, yang boleh dicerap dengan panca indera ni, dia baru. Dia baru. Okey. Tiap-tiap yang melazimi yang baru arat-arat tadi, sifat yang kata warna tadi tu, macam pedas. Pedas pun arat juga. Bukan pedas. Masam. Masam pun arat juga. Masam, masin, arat juga. Iaitu dia sifat bagi asam. Ambil asam, letak kat lidah, masam. Masam tu lah arat sifat bagi jirim. Sebelum lepas lama-lama masam tu hilang. Sebelum ada masam, tak masam. Simpan buat jeruk jadi masam. Lepas tu liar lama tak masam balik dah. Menandakan sifat bagi jirim ataupun arat tadi dia baru. Dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Memang baru. Bila sebut baru, daripada tak ada kepada ada lah. Real-realnya. Okey. Tiap-tiap yang melazimi baru, dihukumkan baru. Arat tadi, dia duduk kat mana? Mesti dia akan duduk dekat baru juga. Mana boleh arat, sifat bagi jirim tadi, masa-masa dia pergi duduk dekat yang bukan baru. Mustahil. Dia mesti duduk dekat baru juga. Jadi, tiap-tiap yang melazimi baru, dihukumkan baru. Ini mukadimah yang kedua. Ini statement yang kedua. Yang duduk dekat baru, maka dia pun baru jugalah yang kena duduk tu. Dia menumpang. Mana boleh, dia baru tapi dia menumpang dekat yang bukan baru. Mana boleh?
Mustahil, mustahil. Bila dia duduk dekat baru, dia dengan yang tempat duduk tu baru sekali. Sebab tu dia boleh duduk, dia boleh melazimi. Dia boleh ada pada sesuatu. Bila dia ada pada sesuatu, sifat bagi arat tadi, sifat bagi jirim tadi ataupun arat tadi, warna, bau, rasa tadi, bila dia duduk dekat baru, maka yang tempat duduk tu baru jugalah. Baru juga. Okey. Ini mukadimah yang kedua. Okey. Maka yang baharu tidak boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakan. Ini natijah dia. Ini keputusan. Baru tu maksud apa? Daripada tak ada kepada ada. Dia tak boleh jadi sendiri. Mana daripada tak ada kepada ada tak boleh jadi sendiri? Daripada timbangan tadi itulah. Ada dengan tak ada sama berat. Tiba-tiba menang belah ada, berat belah ada. Kalah tak ada. Tiba-tiba ada lah sebab berat belah ada. Bila berat belah ada, mesti ada yang memberatkan. Tak mungkin dia jadi sendiri. Okay. Tak mungkin dia jadi sendiri. Maka baharu tak mungkin jadi sendiri. Jadi, mukaddimah pertama, arat ataupun sifat bagi jirim, warna, rasa, rasa lidah, rasa sentuhan, rasa adalah sifat bagi jirim. Dia tak ada diri tapi dia menumpang. Macam putih, macam kuning, warna kuning, macam hijau, dia menumpang. Dia tu baharu. Sebab dia memang bertukar-tukar. Memang baharu, real nampak baharu. Bila dia duduk dekat sesuatu, iaitu baju, maka baju ni automatik baru juga. Sebab baru, dia boleh melazimi baru juga. Maka baju ni pun automatik baru. Okay. Bila baju ni automatik baru, maka baru-baru ni daripada tak ada kepada ada. Tak ada kepada ada, asalnya sama berat. Ada dengan tak ada. Tiba-tiba berat menang belah ada. Kalah belah tak ada. Dah ada, jadi ada. Bila ada, mesti ada yang mengadakan. Mesti ada yang menjadikan. Tu. Dan dalil. Dan dalil baharu arat itu, apa dalil, apa bukti arat itu baru. Dah banyak dah sebut tadi. Dia tunjuk lagi. Nampak berubah-ubah daripada ada kepada tiada. Dan akasnya, ada tak ada, tak ada, ada balik, ada tak ada balik, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Itu menandakan baru. Baru ni daripada tak ada kepada ada. Dan bila dia daripada tak ada kepada ada, dia asalnya tak ada kemudian ada, maka dia boleh jadi juga tak ada lepas pada tu. Lepas tu dia boleh ada balik. Oleh kerana dia ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada, itulah bukti dalil arat itu baru. Memang nampak berubah-ubah. Baru. Sebab dia boleh ada daripada tak ada kepada ada, lepas tu dia boleh hilang, musnah. Lepas tu dia boleh ada balik. Itu menandakan baru. Baru tu maksud daripada tak ada kepada ada. Bagaimana boleh dipandang pada gerak diam yang ada pada seorang itu? Bila ia bergerak, hilang diamnya. Kalau dia kata, remote ni. Okey. Sekarang dia diam. Okey, dia diam tu duduk diam lah. Statik, duduk diam. Okey, dia sekarang bergerak. Mana diam? Diam dah tak ada, dah musnah. Diam dah tak ada. Tapi gerak baru ada lah. Okey, sekarang dia diam. Statik. Kemudian dia gerak. Mana bila gerak, baru ada gerak. Baru ada. Barulah tu. Daripada sebelum ni tak ada gerak, dah ada gerak. Bila gerak ada, diam hilang, musnah. Hilang, diam dah tak ada. Kemudian, bila dah bergerak, dia duduk diam. Maka diam baru ada diam. Baru je ada diam. Diam tu baru ada. Maka mana gerak? Gerak dah musnah. Tak ada. Tak ada. Sebab dah ada diam dah. Jadi dia ada musnah. Ada tak ada. 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 Itu menandakan dia baru. Menandakan dia baru. Demikian juga akasnya. Sebaliknya. Akas tu sebaliknya. Maka tiap-tiap berubah itu baru. Tiap-tiap yang berubah tu mesti baru. Sebab apa kata setiap berubah baru? Bila dia berubah, maka dia musnah. Bila dia musnah, ada yang baru. Contohnya, kita sendiri. Umur kita 50 tahun. Okay. Tepat 50 tahun. Okay. Bila berlalu satu saat, umur kita 50 tahun satu saat. Mana kita yang 50 tahun? Musnah. Dah hilang dah tak ada dah, musnah. Yang 50 tahun kita. Yang ada 50 tahun satu saat.
50 tahun satu saat tu bila? Baru aja ada. Baru je ada. Bila baru ada, tiba-tiba 50 tahun 2 saat. Mana 50 tahun 1 saat? Musnah. Habis apa yang ada? Baru je ada 50 tahun 2 saat. Lepas tu 50 tahun 3 saat. Jadi kita ni sentiasa musnah ada, musnah ada, musnah ada, musnah ada, musnah ada. Kita ni. Bila kita bergerak, adalah. Kemudian tak ada, tak bergerak dah. Mana tangan, angkat tangan, angkat tangan. Okey. Angkat tangan, ada angkat tangan. Okey, mana angkat tangan dah? Tak ada, musnah. Kena angkat tangan balik, baru angkat tangan. Baru lagi. Lepas tu, mana turun tangan? Dah tak ada dah, musnah. Yang tadi itulah, dah tak ada. Ni baru angkat tangan. Okey, sekarang letak tangan. Letak tangan, baru ada. Angkat tangan mana? Musnah. Angkat balik. Ada tak ada, ada tak ada. Itu menandakan kita ni baru. Itu menandakan kita ni baru. Sebab yang berubah itu baru. Yang berubah itu daripada tak ada kepada ada tak ada balik, itu adalah sifat baru. Jadi, bila ianya baru, maknanya daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang mengadakan. Kenapa pula? Kembali kepada perbahasan, ada dan tak ada. Itu sama berat. Tiba-tiba ada yang tiba-tiba berat belah ada, maka jadilah dia ada. Mesti ada yang memberatkan. Kembali balik ke cerita tu balik. Soalan, adakah bermakna jirim dan arad itu hanya wujud dalam satu masa? Bukan. Perkara yang bertentangan tentang jirim dan arad, dia hanya ada sebelah saja. Dia tak boleh ada dua-dua belah. Mustahil. Bukan wujud satu masa. Satu-satu masa tu ada satu. Dia boleh dua-dua. Okey. Remote ni putih pun boleh, hitam pun boleh. Semua boleh. Kita ambil hitam putih lah. Hitam pun boleh, putih pun boleh. Tiba-tiba sekarang dah putih. Asalnya putih dan hitam sama berat. Nak hitam pun boleh, nak putih pun boleh. Tiba-tiba dia putih. Makna ada yang memberatkan putih, yang memenangkan putih. Maka jadi putih. Ketika jadi putih, hitam kalah, hitam tak ada. Jadi, dalam satu-satu masa, hanya satu je, sebelah. Satu je. Nak hitam, kena hilang putih. Bila berat belah hitam, okey jadi hitam. Bila jadi hitam, putih mana? Hilang. Dia tak boleh hitam dan putih dalam satu masa. Tak boleh. Mustahil. Sebab tu dalam sebelum ni ada bahas kot, iaitu Allah menjadikan yang harus, perkara yang mungkin, yang harus pada setengah-setengahnya sahaja. Setengah-setengahnya sahaja. Bukan dua-dua. Kita ni manusia. Kita boleh ada, boleh tak ada. Memanglah sebelum kita ada ni, sebelum kita ada 100 tahun lepas, kita ada pun boleh, tak ada pun boleh. Sama berat, 50-50. Bila kita ni tiba-tiba berat belah ada, maka adalah kita. Maka adalah yang memberatkan, iaitu Allah yang memberatkan ada, menyebabkan kita ada. Bila kita ada, tak ada tu tak ada. Tak ada. Dia hanya ada tu dalam satu masa je. Macam mana nak tak ada? Kena kalahkan ada. Tiba-tiba mati, tak ada, hancur, tak ada. Maka bila tak ada tu tak ada lah. Ada tu tak ada lah. Ada tu kalah lah. Sebab tiada telah mengambil alih. Dua perkara yang bertentangan hanya boleh dalam satu masa. Itu hukum akal. Itu hukum akal. Jadi, itu dia bukan hanya wujud dalam satu masa. Dia tak sebut gitu, tapi maksudnya macam itulah. Dua perkara yang bertentangan. Jirim dan arad tu, dua perkara yang bertentangan, dia tak boleh dua sekali. Mustahil. Dia, bila ada satu, satu lagi tak ada. Ada satu lagi tak ada. Ada perempuan, tak ada lelaki. Jadi, sebelum kita lahir, lelaki dan perempuan sama berat. Manusia nak ada, memang nak diciptakan, belum lagi. Perempuan dengan lelaki sama berat. Tiba-tiba ada yang memberatkan lelaki. Maka perempuan kalah. Maka yang dijadikan tu lelaki. Bila jadikan lelaki, tak boleh perempuan dalam satu masa. Perempuan tu tak jadi, tak boleh. Tak boleh. Itulah sifat jirim. Dia tak boleh dua perkara yang bertentangan dalam satu masa. Mustahil. Nak kena ganti. Siapa yang naik berat ni? Sekarang berat belah ada. Berat ni ada ni ada, berat dah. Yang tak ada tu ringan. Maknanya adalah kita hidup. Macam mana nak sebaliknya? Maka Allah pun memberatkan tiada. Tiada tu tak adalah mati, memberatkan tiada. Maka ada kalah. Maka tak ada. Bila Allah memberatkan tiada, maka tak adalah kita. Bila tak ada tu mana? Ada kalah dah. Ada tak ada? Ada itu tiada. Ada itu tiada.
Bila Allah memberatkan ada balik. Ada balik. Habis yang tiada tu mana? Tiada itu tiada. Kalah. Alright. Maka nyatalah. Maka yang demikian nyatalah dalil wujud Tuhan itu bersusun atas 3 dalil. Dalil menetapkan baharu alam, dalil menetapkan baharu jirim, dalil menetapkan baharu arad. Dalil menetapkan baharu alam. Alam ni baharu iaitu diciptakan daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang memberatkan yang belah ada, maka adalah dia, iaitu Tuhan Allah. Dalil menetapkan baharu jirim. Jirim ni baru. Apa bukti jirim baru? Sebab arad, dia duduk dekat jirim, dia menumpang. Bila arad ni memang confirm baru sebab dia ada tak ada. Dia menumpang dekat jirim, jirim tu automatik baharu juga. Maka dalil naqli habis dah kat situ. Ini fardu kifayah sebenarnya. Maka dalil naqli atas wujud Tuhan. Ni ayat Quran pula. Sebenarnya surah Az-Zariyat ni ayat 20 lagi kena baca. Dia bagi ayat 23 je. Saya sempat salin yang ke-20. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Bumi itu ada tanda-tanda kewujudan Allah. Alam ni lah. Wa fi anfusikum, ayat ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Malah pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Diri kita sendiri pun boleh perhati. Yang kita sebut tadilah, ada tak ada sebagainya. Lepas tu ayat ke-21, ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terhadap rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Ini tak ada kena-mengena lah. Lepas tu barulah ayat surah Az-Zariyat ayat 23. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahawasanya ia ada sebenarnya, memang ada Allah sebenarnya, seperti kamu bertutur. Ayat dia daripada 20 hingga 23. Itu dalil naqli. Kalau hafal, apalah ayat ni. Tapi dia bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Okay. Jadi, itulah dalil burhan secara ijmal. Secara ijmal mudah aja. Apa bukti Allah itu wujud? Adanya alam ini. Burhan atau dalil tafsil detail, alam ini ada, yang mana alam ini sebelum ada dia tak ada. Dan alam ini adalah jirim-jirim, fizikal-fizikal, yang menumpang padanya sifat jirim, iaitu arad. Yang mana arad ini berubah-ubah. Maka arad itu adalah baru. Bila arad itu adalah baru, maksud baru apa? Daripada tak ada kepada ada. Arad ni pula duduk dekat jirim. Bila arad duduk dekat jirim, maka jirim pun sama juga baru daripada tak ada kepada ada. Automatik. Daripada ada kepada tak ada. Jadi, secara automatik, alam ini daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, pasti ada yang mengadakan. Buktinya, sebelum ianya ada, akal kita mengatakan ada dengan tak ada, 50-50. Sama berat. Tiba-tiba berat belah ada, ringan belah tak ada. Maka bila berat belah ada, maka adalah alam ini. Mustahil dia ada sendiri, tak ada siapa, jika tak ada siapa yang memberatkan. Yang memberatkan itu adalah Tuhan, dan daripada dalil naqli, dalil Quran, dari Nabi bagi tahu, yang kita kata ada yang memberatkan tu namanya Allah. Kalau Nabi tak bagi tahu, Quran tak bagi tahu sekalipun, kita tahu juga ada yang memberatkan. Cuma kita letaklah nama apa-apa. Tuhan ke, kuasa ke, apa-apalah. Tapi dah Nabi bagi tahu namanya Allah. Oh Allah yang memberatkan. Dua yang sama timbangan. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita tangguh dulu. Dia tak boleh banyak-banyak bab tauhid. Lebih-lebih masuk fardu kifayah. Kita akan sambung akan datang. Ya, dalil kedua, dalil qidam. Allah itu tidak ada permulaan. Apa buktinya? Fardu ain, baru alam ini. Alam ni ada. Sama juga, dalil yang sama. Dalil wujud juga pakai dalil qidam.
Dalil kidam juga pakai dalil baqa. Apa dalil fardu ain? Ada alam ni, ada alam ini, baharu alam ini, wujud alam ini, alam ni dah ada. Tu je pakai, itu je pakai, fardu ain selesai. Fardu kifayah nak tahu juga, akan datang. InsyaAllah minggu depan. Minggu depan, dalil kidam. Apa bukti Allah kidam? Iaitu bukan daripada tak ada kepada ada. Allah itu sedia ada, sedia kala. Buktinya, secara fardu kifayah akan datang. Okay? Tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw